Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lemau sangat Ramadan. Orang bagi salam semua, waalaikumsalam. Lepas tu Ustazah kata kenapa tak kuat suara puasa Ustazah. Macam lah kan. Jadi Ustazah pun nak cakap macam lah dia seorang puasa. Puasa Ramadan ni muslimat dirahmati Allah, kita menunjuk-nunjuk tak apa. Kan sebab apa? Sebab kita memang nak bagi tahu orang ni wajib ni jangan tak buat. Jaga hati muslimat dirahmati Allah, bukan kita puasa aku tak sama dengan puasa engkau. Puasa aku penuh dengan zuhud. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Benda wajib ni sebab tu Nabi SAW kalau dalam solat fardu memang sampai nak bakar rumah orang yang tak pergi solat berjemaah di Masjid Surau ni. Maknanya khusus untuk orang lelaki lah ketika itu. Benda fardu memang disuruh menunjuk-nunjuk. Tolong faham maksud disuruh menunjuk-nunjuk tu, nak sebarkan, nak bagi tahu. Mu suka tak suka mu kena buat. Kan kau buat, aku buat, semua buat. Siapa saja orang Islam memang kena buat. Kenapa nak kena tutup aurat ni Ustazah? Dah memang kena buat. Jadi kita kena galakkan, kena bagi tahu, kena ajak. Tapi kalau malam tadi solat tahajud kita 18 rakaat tak sama macam orang yang hanya 2 rakaat, tak payahlah kita tulis kat Facebook kita. Kan? Maksudnya bukan untuk kita berbangga-bangga, bermegah diri dengan sihat yang Allah bagi lalu kita boleh berpuasa. Cuma kita khawatir terjebak dengan salah satu perkara syirik yang disebutkan dalam kitab Syarah Hikam, ada yang saya bahas dalam rancangan Cinta Ilmu dalam satu episod di TV Al-Hijrah. Dia sebutkan apa? Antara kita tak sedar syirik kita ni ataupun riak kita yang boleh mengundang syirik ni apabila kita nak bagi tahu orang yang kita beramal tanpa menyebutkan amalan tu. Oh, aku malam tadi qiyamul lail sampai aku tak tidur langsung. Kita tak cakap lah macam tu kat orang. Tapi dia saja buat lembik. Selalu kau datang kerja kau main lagi, kerja cleaner pun kau ambil sekali. Hari ni lemau sangat. Kau faham-faham lah, aku selalu memang rajin kan. Hari ni aku jadi lemau ni sebab aku nak cakap pun serba salah. Kan? Jadi akhirnya, kenapa kau qiyamul lail ke malam tadi? Lah. Kan muslimat. Kalau tak pun maknanya, takkan tak faham. Selalu aku memang semangat, rajin. Ni sebab malam tadi aku tak cukup tidur. Subhanallah, bezanya kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang tak pernah sibuk pun dengan amalnya itu. Tetapi Nabi SAW yang tahu para sahabat bila nak lantik amir, ketua dalam peperangan, contoh, ditanya siapa yang malam tadi berqiyamul lail. Siapa yang sekarang ni sedang berpuasa. Sebab contohnya peperangan Badar pun dilakukan dalam Ramadan. Ada peperangan yang tidak dilakukan dalam Ramadan, tetapi ada sahabat nak pergi berperang masih meneruskan puasanya. Sedangkan menggunakan tenaga yang sangat kuat. Jadi bukan mesti Nabi SAW memang ketua seluruhnya adalah Rasulullah, tapi yang mengetuai bahagian kuda siapa, bahagian pegang senjata siapa, Nabi pilih di kalangan yang paling mantap ibadah. Sebab bagi Nabi, kalau dalamannya kuat, maka akan menghasilkan jasad ataupun luaran yang kuat. Jadi saja saya mengusik tadi, kan kenapa slow sangat jawab salam? Kena bagi tahu kita puasa. Kalau itulah jawapannya, saya kata lagi puasa patut lagi makin kuat, lagi semangat. Okay, muslimat dirahmati Allah. Lebih-lebih lagi kita usia dah ibu-ibu. Saya nak tanya, usia ibu-ibu ni anak makan banyak ke kita makan banyak? Bila kita berbuka puasa, dia sebut makan pun tak boleh. Ramadan-Ramadan ni dia telan air liur, auto telan air liur kan. Jadi maksudnya, ya Allah Ustazah, syok masak sebab budak makan sampai tambah 3-4 kali. Kadang-kadang terfikir mana pergi selera saya ni. Masak beria-ria teringin siang tadi tu. Tapi cukup makan kurma, minum air, kenyang dah subhanallah. Boleh larat pula pergi masjid, solat. Manalah pergi nafsu makan yang dulu-dulu tu ya Ustazah? Saya pun tak tahu nak jawab cik, sebab saya masih bernafsu makan lagi. Jawab macam tu je lah muslimat. Belum capai ikut usia tu.
Tapi dalam bab tarawih, kuliah la tahzan saya pagi tadi saya sebut, ya Allah, terasa dah 8 rakaat je saya buat, muslimat dirahmati Allah. Tapi nak ceritanya kenapa tak sama ya macam rasa tahun lepas, tahun sebelumnya. Kenapa sekarang ni kita duduk bangun duduk dah rasa sakit kat satu bahagian. Soalnya kalau tak larat tak yapilah, jangan bangkit malam ni ke malam Al-Qadr. Kan kita kena paksa diri kita sendiri. Kan muslimat dirahmati Allah, sebab kita dah rasa Tuhan baru hujung-hujung 40 ni. Kan kalau nanti dah hujung 50, dah hujung 60 macam ibu-ibu kita. Tapi kenapa masjid surau yang buat 20 rakaat tu kebanyakannya adalah mak ayah kita? Kan mana dia orang dapat semangat? Mana mereka dapat kekuatan? Tak lain tak bukan mereka tahu peluang untuk berRamadan belum tentu mereka dapat habiskan pada tahun ini. Apatah lagi nak cerita Ramadan akan datang, belum tentu lagi Ramadan akan datang saya dapat. Sebab tu yang dah selesai 7 hari, maknanya 7 malam, 8 malam termasuk malam tadi, pasti jauh di sudut hati kalau dengar tausiah yang sebegini, umpamanya contoh, dia akan rasa betul juga dah 7 hari berlalu. Sebab 7 hari dia macam sehari sekarang ni, muslimat dirahmati Allah. Kita rasa macam baru semalam jadi umumkan kita akan menyambut satu Ramadan. Tiba-tiba orang dah dapat 8 juzuk hari ni. Kita tak capai lagi 8 muka surat. Ada? Kan? Jadi dia menyesal kan, apalah aku buat, subhanallah. Jadi cepat-cepat kita pecut lagi supaya kita tak menyesal pada minggu kedua. Allah tu maha baik sebab kita masih hidup dan berada di atas tanah. Itu yang saya setiap kuliah dalam Ramadan saya akan sebut. Tahun lepas ada orang yang masih makan berdepan dengan kita. Masih ada yang kita suap makanan ke dalam mulutnya. Tapi kali ni tak ada. Saya Ramadan pertama tanpa bapa saya. Mak saya dah 4 tahun. Muslimat dirahmati Allah. Kadang masa nak pergi kat rumah bapa adik saya masih ada di situ tu, rasa macam bang kita singgah sekejap. Ni tepi jalan ni ada kuih yang bapa suka tu. Oops, lupa. Kan sebab baru sangat muslimat dirahmati Allah. Kita tak sedar, kita tak perasan. Tahun lepas dia sihat lagi ada dengan kita. Tahun ni dah tak ada dah. Jadi maknanya adakah tahun depan giliran kita pula? Jadi kalau kita nak bertangguh-tangguh, tolong ingat fadilat, kelebihan dan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul akan pada Ramadan yang hanya 1 malam sahaja dipilihnya malam Al-Qadr. Kalau kita dapat pada malam itu, Masya Allah, ibarat kita telah beribadah sepanjang 83 tahun. Walaupun sebenarnya usia kita dimatikan tak capai pun 83 tahun. Maksud khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Hitungan itu kata para alim ulama lebih kurang usia 83 tahun. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Maknanya kalau saya rasalah Ustazah, saya rasalah tahun ni saya dapat malam Al-Qadr, jadi tak payahlah saya nak pulun ibadah sangat lepas ni. Kan muslimat, macam orang balik Mekah, kan tak pergi masjid ke kak? Saya baru balik Masjidil Haram Ustazah, satu solat digandakan 100,000 kali ganda. Masih ada ya dalam majlis ilmu bertebaran orang yang berfikiran begitu. Jadi kesian. Sedangkan kita ni adalah abdun. Bila kita faham konsep abdun, liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita ni disuruh beribadah mengikhlaskan sungguh-sungguh. Kalau katanya kita adalah abdun, hamba, selagi mana kita hidup bernafas, kamu duduk di tingkat paling atas, punya tahta, punya harta yang banyak, ataupun kamu hanya rakyat melukut di tepi gantang, rakyat marhin Ustazah, tetap selagi bernafas, kamu tetap menjadi abdun kepada Allah, yakni Abdullah. So selagi mana kamu hamba, ikut je perintah Allah, taat. Sebab itulah kalau kita betul-betul sedar diri yang kita hamba, kita tak tunggu Ramadan je kita jadi baik. Kita tak tunggu ketika di Mekah Madinah je kita baik. Tolong faham, aku ni kaya, miskin, cantik, hodoh, tua, muda, tetap hamba. Liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sebab tu Allah tak perintahkan kita apa pun kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang diikhlaskan semata-mata. Solat aku ni lillah, niat puasa kita malam tadi lillah, tadarus kita datang ni lillah, duduk dalam majlis ilmu ni lillah. Bila semua sudah lillah, datang lelah, kita sebut ini semua untuk Allah. Kalau kita masih pandang makhluk Allah, kita akan jadi penat, kita akan jadi lemau. Masya Allah, nak datang ni semua muslimat kena dengan ilmu. Sebab tu muslimat Masjid An-Nur bagi saya satu tajuk, jaga pahala amal. Kan bila dia peminta, lama dia peminta kat Ustazah, tajuk apa Ustazah, tajuk apa Ustazah. Saya pun macam bukan tak layan muslimat, sebab macam
Tak tahu dah nak bagi tajuk apa So tak tahu dah nak bagi tajuk apa. Sebab kalau Ramadan, macam mana pun kita mesti bercakap sedikit tentang Ramadan, walaupun kita diberi tajuk apa pun. Sebab dia datang setahun sekali. Rugi kalau kita tak beri peringatan tentangnya. Maka Masya Allah, kalau kita sebut jaga pahala amal, tajuk ni boleh tak Ustazah? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab saya rasa sebagai orang yang mengetuai muslimat di Masjid An-Nur, contoh muslimat sahabat-sahabat AJK kita ni, mereka lebih nampak karya tu perlukan apa. Apa rasa diri mereka. Terkadang mereka ni orang berkerjaya, sibuk di rumah, datang masjid pula, orang yang paling last pula balik daripada masjid. Bukan mudah. Takut di mulut ni ada rungutan, ada keluhan. Kenapa kita je yang bentang sejadah pun kita, yang lipat sejadah pun kita. Orang lain sedap je kan muslimat. Semua kita kan. Jadi takut-takut Allah pilih dah kita untuk mendapat pahala. Akhirnya pahala bertukar menjadi bala. Kita takut muslimat. Pagi tadi saya berbicara tentang rasa sedih dalam kitab Al-Tahzan. Itu kita pandang kadang-kadang sebagai bala. Bala. Sebab saya sedih pagi tadi saya terima daripada seorang sahabat saya, Ustaz Arman di Sungkai Perak. Selalu saya bantu kerja-kerja dakwah beliau ni. Masya Allah, rupa-rupanya dah 5 bulan anaknya yang berusia 5 tahun kena satu penyakit yang menyebabkan lumpuh sepenuhnya. Dah dipasang tiup untuk masuk susu, itu je cara dia makan. Sedangkan ketika saya jumpa kalau pergi madrasah tu memang duk cubit-cubit pipi, berlari-lari aktif. Kalaulah budak ni lahir dengan begitu, saya percaya ibu dan ayahnya sudah mula redha lapang dada. Takdirnya Allah. Tapi sihat-sihat walafiat. Doktor pula cerita hanya disebabkan virus yang dibawa oleh seekor nyamuk. Sekarang ni muslimat, jadi ketakutan kita para ibu nenek ni, takut lepas ni nampak je nyamuk dah macam nampak apa kan. Kau jangan usik cucu aku sebab engkau lah ada anak ustaz tu jadi lumpuh. Nampak tak muslimat? Padahal berapa banyak nyamuk tu. Ada orang-orang gelandangan yang beratus nyamuk dekat badan mereka setiap malam. Tak kena pun penyakit macam tu. Jawapannya kita balik kepada Allah. Beriman kepada qada dan qadar. Saya percaya sahabat saya Ustaz Arman ni orang yang kuat iman, orang yang menerima takdir. Bayangkan dah 5 bulan saya tak tahu pun entah macam mana pagi tadi dia boleh tunjuk gambar anak dia, mengejutkan saya. Tu anak ke-8 tau muslimat. Ada lagi yang bongsu 9. Yang meninggal 3 orang tak silap saya. Kan beranak. Allah uji pula dengan macam tu. Nak uruskan madrasah lagi. Kan? Jadi muslimat dirahmati Allah, kita nak sebut Tuhan hanya benar-benar orang yang engkau tahu mampu yang engkau uji. Jadi kadang-kadang kita nampak benda ni bala. Bila mana engkau terima itu sebagai ujian dari Allah dan engkau wajib untuk redha akan takdir yang Allah beri kepada engkau, maka muslimat dirahmati Allah, rupa-rupanya inilah yang akan membuka luas pintu syurga Allah untuknya. Subhanallah. Surah Fatir ayat 34 saya bacakan balik pagi tadi. Betapa menceritakan orang dalam syurga berterima kasih ya Allah, sebab dengan sedih aku dulu kat dunia, lalu aku sabar dan redha ke atasnya. Hari ini menempatkan aku dengan senyuman yang penuh manis terukir, berehat penuh nikmat di dalam syurga. Sampai orang di dalam neraka bertanya, apa rahsia? Kalau kau kata sebab dulu kau bersedih, aku pun pernah bersedih ketika di dunia. Bezanya ahli neraka dengan ahli syurga, sama-sama diuji ketika di dunia. Tapi orang yang dihantar ke neraka, sedih dianggap betul-betul sebagai bala. Sedangkan Dr. Aid Al-Qarni sebut dalam kitab Al-Tahzan, sedih itu bala boleh bertukar menjadi pahala. Setiap kali kita redha dengan bala, sedih yang Allah beri, dia akan bertukar menjadi pahala. Bukankah duit tak bernilai lagi untuk kita beli tiket masuk ke syurga Allah? Yang bertukar menjadi nilai yang paling tinggi ketika itu boleh membuka pintu syurga Allah. Tiketnya hanyalah pahala yang ditukar menjadi, itulah nilai. Apa kalau kita boleh kata RM? Duit apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ketika itu hanya pahala. Kan kau nak masuk syurga dengan apa? Dengan pahala. Rupa-rupanya pahala tu kita dapat dengan rasa apa yang Allah beri itu adalah kehendak Allah. Kalau kita nampak nyamuk lepas ni, kita jangan kacau cucu aku. Dah semua nyamuk tak pasal-pasal muslimat. Mujurlah nyamuk tu tak boleh bercakap kan. Ya aku tak ada kena mengena lah dengan nyamuk yang makan darah orang tu. Muslimat tak ada kena mengena. Sebab tu kita takut hari ni
kita nak salam orang takut, kita nak jumpa orang takut kan, padahal Allah nak buktikan pada kita benda yang tak nampak. Virus COVID datang hari itu kan, muslimat dirahmati Allah, nak menunjukkan Allah Maha Besar. Teruskan kehidupan kita dengan bertakwa kepada Allah. Allah pasti akan jaga kita. Mana yang ahlinya kata, awak kalau ada penyakit sekian-sekian, jangan bercampur dengan orang ramai, jaga, lindungi diri, patuh. Sebab apa? Sebab yang bercakap tu adalah ahlinya. Jangan memberi mudarat kepada orang lain. Jadi kita faham maksud pahala kepada amal ini, muslimat dirahmati Allah, jangan disia-siakan. Itu yang saya faham. Sebab kita tak nak kita dah kumpul pahala, tiba-tiba sahabat-sahabat dirahmati Allah, amal kita ni dapat hanya penat, bukan dapat pahala. Jadi saya nak sebutkan 8 perkara. Mudah-mudahan sempat. Pertama, ini bukan cerita tentang dalam Ramadan sahaja, seluruh kehidupan kita. Jom kita scan masing-masing. Tak perlu bagi tahu orang lain, tak perlu tanya hok nombor 3 tu hang punya perangai kan, tak perlu. Kita cek diri kita sendiri untuk memastikan amal kita, apatah lagi amal soleh dalam bulan Ramadan, semua boleh menjemput kita ke syurga Allah kerana ada pahala pada amal tersebut. Maka jaga jangan sampai pahala ataupun amal itu menjadi sia-sia. Pertama, orang yang memakan harta yang haram. Memakan harta yang haram, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya sama sahaja dengan menumbuhkan daging yang haram dalam tubuh kita. Nabi SAW pesan banyak kali dalam pelbagai versi hadis, jangan sampai masuk sesuatu yang haram. Sebab kadang-kadang kita tengok anak kita sangat cemerlang. Bukan sedikit saya jumpa ibu-ibu yang dengan penyesalannya datang. Bila cik fikir-fikir balik, ustazah, kenapa yang nombor 1, 2, 3 tu bijak lah, Masya Allah, duit gaji besar. Tapi kenapalah ustazah keras sangat hatinya, tak nak sembahyang. Bila cik fikir balik masa cik besarkan mereka dulu dan suami cik tu, Allah minta maaf lah nak kata ustazah, tak fikir halal haram, asal masyuk semua tu jadi harta aku, jadi darah daging aku. Tapi bila kita dah mula nak pencen, dah kenal masjid surau, dah dengar ilmu, lahir pula anak bongsu. Ustaz didatangkan ke rumah mengaji, hantar ke madrasah, dia balik tu dia tegur kita ustazah. Sembahyang lambat dia tegur kan, dia ajak puasa-puasa sunat bila balik dari madrasah. Dan kita pun sedar kan, maka besarkan dia, bayar duit yuran madrasah dia, tak ada langsung sumber haram ustazah. Beza walaupun dia bongsu tapi nampak bertindak macam yang sulung dalam rumah. Dia yang tegur abang dan kakaknya sekarang. Muslimat, ada orang yang dia cerita mengadu pada ustazah, ustazah pun berfikir, subhanallah, engkau telah mentarbiah aku. Sebab kadang-kadang degilnya tu kerana apa, muslimat dirahmati Allah? Terasa macam dia bukan tak tahu ini haram, ini wajib, tetapi kenapa sukar sangat Allah nak ringankan tubuh dia untuk beramal. Rupanya daging dia ada tumbuh sesuatu yang haram padanya. Sebab tu kita kena jelas. Habis tu ustazah, kalau saya dah macam tu, saya nak siap-siap ke daging saya ditumbuh dengan haram ni. Kan kadang-kadang sampai macam tu, Tara dia punya nak bertaubat tu. Mana ada, sedangkan kita sengaja nak kelar, kita punya ni keluar sikit darah pun, itu ibarat percubaan nak bunuh diri, dan bunuh diri jelas haram di sisi Allah. Takkanlah kalau akak kata akak ada tumbuh daging yang haram dengan sumber yang haram dulu-dulu masa muda, sekarang ni bertaubat mesti nak kelar. Kat mana ya agaknya? Mana ada doktor yang boleh scan? Oh, bahagian lengan ni haram tumbuh, bahagian perut okey lagi. Kan muslimat dirahmati Allah, kita tak jumpa. Maka dengan taubatan nasuha dan banyak-banyakkan sedekah, infak ke jalan Allah, kalau ini boleh menjadi galang gantinya ya Allah. Sebab dulu aku banyak mengambil hak orang, aku tak sedar, sekarang aku pulangkan kepada jalan kau. Sebab tak jelas orang yang mana dulu aku aniaya, orang yang mana dulu aku sakiti ya Allah. Bahkan kalau aku jumpa pun mungkin jadi jenazah belaka dah. Taubat sungguh-sungguh muslimat, jangan kita bawa sampai ke kehidupan masa depan. Maka insya-Allah yang ini amalan kita akan mudah diterima walaupun sedikit. Tapi amalan kita menjadi sia-sia, cacat pahala amalan kita, kita claim depan Allah nanti, tetapi Allah kata tak ada dah. Sebab engkau banyak makan benda yang haram dulu ketika engkau hidup. Benarlah kata Nabi SAW, ibadah yang disertai dengan memakan makanan yang haram sama sahaja seperti mendirikan bangunan di atas pasir.
mendirikan bangunan di atas pasir ni, saya teringat filem Piramli, Anakku Sazali. Kan muslimat dirahmati Allah. Sebab Sazali duk usik, siapa ke nama perempuan tu kan? Budak kecil-kecil lagi, Sazali kecil lagi masa tu. Dia runtuhkan istana pasir. Jadi maknanya membina bangunan di atas pasir ni, kita beramal, amal, akhirnya runtuh, jadi sia-sia. Rupa-rupa punca kerana kita biarkan diri kita ini tumbuh daripada daging yang haram. Tolong hentikan ibu-ibu dirahmati Allah. Kalau kita perasan masih dibawa lagi sumber rezeki yang haram ke dalam rumah kita setelah kita mengetahui, mampu tegur suami kita. Kan kalau dia bagi kat kita setiap bulan contohnya RM1,000, selesalah. Tiba-tiba dia datang bagi RM5,000. Sebab kita asyik pok-pek daripada mula kahwin bang RM1,000, dah sampai anniversary ke-20 RM1,000 je kan. Jadi kita nak sebut macam mana ni, nak beli menu rahmah pun tak cukup tau. Contoh muslimat dirahmati Allah. Jadi dia pun nak sebutkan macam mana kalau suami dah tak tahan, akhirnya yang haram pun dia ambil, bagi kat isteri RM5,000. Bila dia bagi RM5,000, kita pula, ini halal ke tak halal ni bang? Kan, betul ke ni awak boleh bagi saya RM5,000 sebulan ni? Dan kita ada bukti yang menyatakan tambahan RM4,000 daripada kebiasaan RM1,000 itu adalah perkara yang haram. Ibu tolonglah tutup mata. Kerana yang itu adalah haram, walaupun kita tak dapat tukar baju kita setiap bulan. Itu je lah cukup-cukup. Saya nak yang RM1,000 ni juga. Habis tu RM4,000 tu nak letak mana Ustazah? Buang tong sampah, flush dalam jamban, jangan bagi ke Ustazah Zai. Dah kenapa pula kan muslimat dirahmati Allah? Kita jangan jadikan ia makan dan pakai. Mungkin Ustazah tu saya nampak ada madrasah tengah nak bina. Kalau tak bina tembok tu, memanglah akan kena sondol dengan babi-babi hutan ni. Contoh, Ustaz, duit saya ni khusus untuk bina tembok saja, untuk buatkan tandas saja. Berapa biji tandas perlu kat madrasah ni nanti Ustaz? InsyaAllah Ustaz tak ni duit haram ke ni kak? InsyaAllah muslimat dirahmati Allah. Kita faham. Sebab apa? Sebab benda yang tidak dimanfaatkan. Tapi bagaimanapun, perlu ke satu bangunan ada tandas? Perlu ke bangunan ada jalan tar yang selesa? Yang tu yang diinjak-injak, yang kita tak muliakan. Jangan kita dah tahu itu duit haram, kita suruh beli kapet untuk orang sujud. Tak boleh lah. Jadi maknanya kalau diberi amanah, jangan sampai kita buang. Itu juga rezeki daripada Allah, bagaimana untuk kita menguruskan, tapi bukan menjadikan daging yang bakal tumbuh pada badan kita. Faham ya muslimat? Sebab kalau kita bagi balik, suami kita, saya tak nak bang ni duit haram, confirm dia bagi dekat orang lain sekali. Orang lain tu pula lagi menyakitkan kita. Sekian dimaklumkan. Faham ya? Baik. Yang kedua, sahabat-sahabat dirahmati Allah, derhaka terhadap ibu bapa. Kita nak jaga pahala amal. Tadi jangan ambil yang haram. InsyaAllah walau sikit amalan kita, ia sempurna di sisi Allah. Acik ni Ustazah, Ramadan tahun ni dah tak larat nak pergi masjid Ustazah. Macam mana acik terawih kat rumah? InsyaAllah Allah terima cik. Acik tak mampu 20 Ustazah, acik buat 8 je boleh. Buat cik 8 asalkan buat. Jangan ada malam tanpa tarawih. Serahkan ibadah kita kepada Allah. Lillah, Allah terima. Tapi kita nak pastikan 8 perkara inilah muslimat. Kan kalau kita kata kita tarawih 20 rakaat, imam, apa lagi, kita buat sedekah menggunung tinggi, tapi rupa-rupanya kita masih ambil sumber yang haram. Ingat, tak berganjak dua telapak kaki kita di mahsyar selagi mana Allah tak tanya RM1 yang kita dapat ni kamu dapat dari sumber mana, kamu belanjakan ke mana. Larat ke kita muslimat nak jawab? Yang halal tu pun kita tak mampu nak jawab. Ya Allah, rupanya aku gunakan untuk berpoya-poya ni. Apatah lagi yang haram tu. Wa na'udzubillah min zalik. Maka elakkan supaya amal kita walaupun sedikit, ia terus naik, dikira sebagai amal soleh di sisi Allah. Yang kedua, derhaka terhadap ibu bapa. Menderhaka kepada ibu bapa sehingga menyakiti hati mereka. Ingat poin dia, menyakiti hati mereka akan menyebabkan amal ibadah ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Jadi menyakiti ibu dan bapa. Ibu-ibu dirahmati Allah, kita sekarang mungkin masih lagi ada ibu dan ayah. Tolong jangan pernah bermusuh dengan mereka. Tolong jangan pernah menyakiti hati mereka. Tolong, banyak sangat dah mereka susah daripada mengandungkan kita, melahirkan kita, menyusukan kita, hatta sampai kita dah dewasa dah. Kita dah ada pasangan hidup, kita dah ada anak-anak, semua masalah pun kita ceritakan pada mereka.
tak settle pun masalah kita, tapi rasa lapang bila cerita pada mak ayah kita. Sahabat-sahabat, kebanyakan di kalangan kita telah pun menjadi ibu sekarang ini, telah pun menjadi ayah sekarang ini. Bagaimana perasaan kita bila tengok isteri, orang lelaki selalu datang sedarnya di situlah. Macam mana ya bila dia tengok isteri bersalin, baru terkenang arwah mak dia. Susah rupanya bersalinkan keluarkan anak ni. Macam manalah mak saya dulu menahan sakit. Saya tak boleh lupa isteri saya bersalin, ustazah. Ni kebanyakannya. Subhanallah. Bila ada anak sakit, saya dulu pun masa kecil berpenyakit. Ya Allah, susahnya lah mak bapak saya besarkan saya. Baru datang kesedaran. Ini semua proses muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau kita dah melalui semua itu pun masih menderhaka, kita masih kurang ajar dengan ibu dan ayah kita, kita tak pandang susahnya isteri kita bersalin, begitulah mak ayah kita membesarkan kita. Kita tak pandang susahnya anak-anak yang sekarang telah pandai menengking, mengherdik kita itu sakit. Subhanallah. Berapa ramai ibu yang datang pada ustazah, sakit bersalin hilang walaupun parutnya masih ada ustazah. Tapi sakit ditengking oleh anak sendiri, tak payah kata tengking herdik. Dia jeling kita pun, ya Allah, rasa nak putus jantung. Sampainya hati seorang anak buat macam tu. Jadi rasanya lebih sakit daripada bersalin dulu. Subhanallah, sebab tu Nabi pesan sangat, Allah pesan sangat, jangan sakiti ibu ayah. Maka hari ni kalau ada orang datang, kenapa saya rasa sempit rezeki, pertama ustazah sebut hubungan kamu dengan Allah, insya-Allah okey. Nanti ustaz pun kata, dia tu okey yang datang solat jemaah kat masjid, alhamdulillah orang baik. Tapi ustazah kata minta maaf sebab kamu asyik tanya je bagaimana hubungan kamu dengan ibu. Saya ada krisis dulu ustazah, sampai sekarang saya tak bertegur dengan mak ayah saya. Inilah punca sebenarnya muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kita ada sesuatu yang memisahkan hubungan kita dengan mak ayah, walau mak ayah kita bukan orang baik, tolonglah perbaiki. Kan, datangi mereka. Salah tu salah mak ayah kita, memang perangai tak sembahyang, bapak saya minum arak dulu, na'udzubillah. Jadi kita datangi mereka sebab kita masih anak. Dan kenapa kita kena buat baik pada dia? Jawapannya sebab ini perintah Allah. Bila mana kita tak buat perintah Allah, kita takkan dapat barakah dalam hidup. Allah pandang dia ni walaupun mak ayahnya bukan orang baik, bahkan menuntun dia kepada kejahatan, dia masih mendatangi ibu dan ayahnya, masih lagi memaafkan ibu dan ayahnya. Kecuali ibu dan ayah yang nak mencederakan kita. Saya tak boleh ustazah, mak saya tu dah memang psycho dah, asal nampak je muka saya pegang pisau nak bunuh saya. Itu jangan datang dah. Doakan saja muslimat dirahmati Allah, sebab mudarat pada tubuh. Ini kita tak tahu ujian yang datang pada setiap hamba Allah. Imam Ja'far As-Siddiq mengatakan, barang siapa yang memandang kedua-dua orang tuanya dengan pandangan kesal atau benci, maka solatnya tidak diterima. Kalau dalam fiqh, muslimat dirahmati Allah, mana pula orang tak hormat mak ayah solat tak diterima? Aku ambil wuduk kot. Sembahyang zuhur aku lengkap 4 rakaat kot. Kenapa tak boleh diterima pula? Betul, dari segi fiqh, solatmu diterima. Tapi kita kan nak mengaji tauhid, nak mengaji ibadah syariat fiqh, kemudian kita juga diajar tentang adab akhlak. Masya Allah, sampai ada ulama yang hebat dalam bidang tasawuf akhlak, tak diterima solat orang yang tidak menghormati ibu dan ayahnya. Kalau dia seorang yang keras hati, adikku kisah solat aku tak terima. Yang penting mak ayah aku tu memang orang jahat, aku takkan buat baik kepada mak ayah aku. Sahabat, ingat, sebab ini perintah Allah. Kenapa saya kena baik? Saya tak boleh lupa. Pertama saya keluar radio IKIM, muslimat dirahmati Allah. Bukan pertama, itu slot motivasi yang kedua saya kena handle. Saya hampir-hampir menolak. Saya cakap, saya tak boleh lah, sebab slot motivasi pagi yang 15 minit tu, kerja tugas utama saya adalah menceriakan orang yang nak pergi kerja pagi-pagi kan. Motivasi tu untuk memberi keceriaan. Ustazah tak dapat nak komit sekarang ni sebab ustazah baru kematian mak ustazah. Baru seminggu 2 minggu gitu. Kalau ustazah tak boleh, kita tak boleh cari orang last minute macam ni. Ustazah kena buat juga. Okey, ustazah boleh, tapi minta maaf kalau di setiap slot tu memang ustazah akan cerita pasal mak lah banyaknya. Dia tak boleh hilang muslimat dirahmati Allah. Sebulan tu rasanya cerita pasal mak, air mata je ketika itu muslimat dirahmati Allah. Rupanya dalam slot-slot motivasi tu keluarlah ibu kena dihormati sementara ada. Tiba-tiba tengah malam pukul 12 lebih, saya dapat satu messenger, entah kenapa tangan saya nak cepat buka. Saya tak tahu kenapa hari ini tangan saya tertekan radio IKIM, dia katakan.
saya tak pernah buka radio ni, seorang perempuan. Mungkin anak-anak buah saya main kereta saya, main radio saya. Lepas tu saya buka-buka suara ustazah suruh hormat ibu. Saya tak boleh terima. Saya nak bagi tahu dengan ustazah, sekarang saya nak masuk kerja. Saya nak WhatsApp ustazah sekejap. Sebab apa dia masuk kerja pukul 12 malam? Saya sekarang adalah pelacur jalanan ustazah. Siapa yang bawa saya dekat lorong ini adalah mak saya sendiri. Kenapa saya kena hormat dengan mak saya? Kalau bukan kerana dia, saya tak bekerja di lorong gelap seperti ini. Ibu-ibu faham tak maksud dia? Kenapa kita nak taat dan hormat ibu saya? Ibu saya yang menghantar saya kepada pekerjaan yang Allah haramkan ni. Jadi dia kata dia tak ada rasa untuk sayang mak dia, tak ada rasa untuk doakan mak dia. Jadi ustazah dinasihat, kitab mengajar kita, kita bukan fikir sebab dia, kita bukan menyembah mak kita. Kita menyembah Allah. Apa saja yang Allah perintahkan, kamu kena taat. Kamu suka tak suka, kamu kena taat. Perintah Allah supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu kesilapan ibu kamu yang dulu yang silam. Adakah ibu kamu masih berada di lorong-lorong gelap? Tak. Sekarang dia ada kat kampung. Dia selalu doakan saya. Saudara saya selalu cakap, baliklah mak kamu rindukan kamu. Saya tak, sebab saya dendam dengan mak saya yang hantar saya ke lorong gelap seperti ini. Jadi kita kena duduk di tempat dia. Muslimat dirahmati Allah, faham. Patutlah dia marah sangat dengan mak dia. Dan akhirnya saya jadikan dia seperti sahabat. Saya kata, jom kita balik ke pangkal jalan. Pertama, jumpa dulu mak kamu. Sementara dia ada. Akhirnya dipendekkan cerita, muslimat belajar mengaji, pergi rumah mengaji kan. Ada khatam kitab Baghdadi tu. Dia mengaji secara kaedah Baghdadi. Alhamdulillah, dapat je baca Al-Quran. Dia dah balik kepada mak dia. Dan Alhamdulillah muslimat dia tinggalkan kerja-kerja yang jahat tu. Sebab dia sebenarnya ada semua manusia yang normal ni, Allah bagi rasa untuk jadi orang baik. Semua. Tak percaya kalau kita jumpa siapa orang yang kita nampak jahat, perompak. Kan saya pernah cerita dalam kuliah-kuliah saya. Ada anak murid saya kena ikat semua, kena rompak, muslimat dirahmati Allah. Kan 7 orang ke 8 orang bawa parang, bawa senjata. Siap perompak tu, saya minta maaf ya ibu, saya minta maaf ya ibu. Ini bos saya yang suruh ya ibu. La ilaha illallah. Makcik tu siap boleh tanya, kau ni sebenarnya nak masuk neraka, masuk syurga. Saya juga mau masuk syurga ibu. Nanti saya taubat ibu, subhanallah kan. Ustazah, saya duk tengok dia angkat karung dengan karung kan, bawa masuk dalam van dia ustazah. Rupanya dia ada cita-cita nak masuk syurga. Sabar je lah muslimat dirahmati Allah. Sebab itulah saya mengarang buku Angan-Angan ke Firdausi masa PKP. Semua orang bercita-cita nak masuk syurga, muslimat dirahmati Allah. Yang orang PM tepi ustazah, seronoknya hari ni saya baca ustazah punya status Facebook, saya pun nak masuk syurga, nak masuk syurga, nak masuk syurga. Beratus messenger dalam sehari. Kemudian saya tengok, nak masuk syurga menda, status dia masih lagi mencarut-carut kan muslimat. Nak masuk syurga menda, rambut masih merah, skirt masih pendek. Kadang-kadang gambar dia hantar kat kita tu kan. Macam mana nak masuk syurga, cerita betulkan yang ni dulu. Sebab kita yang berbuat segala perintah Allah ni pun belum confirm syurga. Faham ya muslimat? Tolong jangan perasan syurga dah kita ni. Kita masih memburu, masih mencari, belum tentu. Sebab macam ni lah. Takut daripada amal, kita rasa kita dapat pahala, rupanya sia-sia. Jadi hentikan. Macam mana sakit perit melayan orang tua kita, kita dilahirkan daripada rahimnya yang Allah pandang mulia, sebab Allah tumpangkan seorang hamba bernyawa di dalam rahim ibu yang mulia itu. Faham ya muslimat? Sebab tu saya kata, ibu yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengandungkan anak, jangan pernah rasa rugi walaupun anak tu degil macam mana. Muslimat, saya pernah ceramah di Kelang baru-baru ni, tapi ada seorang makcik tu bertongkat. Saya cerita ni kat mana-mana. Jangan pergi masjid Kelang pula cari makcik mana pula yang cerita kat ustazah ni kan. Kemudian muslimat dia datang jumpa saya dengan tongkat ni, ustazah, makcik nak satu ayat, tolong ustazah, makcik nak jadikan amalan. Ayat apa cik? Anak acik degil sangat ustazah, yang lain semua okey, degil yang seorang tu tak tahulah degil macam mana ustazah. Sungguh-sungguh betul dia cakap anak dia degil ni. Jadi saya pun kata, sebab dia bertongkat, kesian dia berdiri lama kan. Jadi saya pun kata, cik bacakan Alam Nashrah. Takkan nak suruh usap ubun-ubun, budak dah umur 20 lebih kan, muslimat dirahmati Allah. Jadi dia kata tak nak dengar cakap langsung, degil lah ustazah. Saya sambil berjalan dia ikut, degil sungguh ustazah. Ya Allah, degilnya tu. Ini dah penuh perasaan dah cakap degil.
Cik macam ni lah, sebelum makcik hafal apa-apa ayat, Alam Nashrah tu Acik hafal kan, hafal selalu baca dalam solat. Acik minta lah Allah lembutkan. Dalam dada tu Alam Nashrah laka sadrak, dalam dada tu ada hati. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Hari ni mungkin dia tak rapat dengan Acik, tapi mungkin satu hari nanti. Subhanallah sahabat-sahabat, saya minta tolong satu je, selain Acik baca ayat-ayat lain, tolong berhenti sebut perkataan degil tu cik. Sebab saya nampak dia sebut degil tu bersungguh-sungguh. Dan seorang ibu apabila bercakap, sama ada bersungguh ataupun main-main, itu adalah doa ibu. Itu adalah doa. Tolong hati-hati dengan lisan kita ni. Kan kau ni memanglah daripada kecil asyik tak lulus, mak rasa SPM kau tu memang jangan harap lah. Doa mesti mak dirahmati Allah. Tak payah yang lafaz kat lisan, yang jauh di dasar hati. Ya Allah, aku nak SPM tahun ni, bagilah 10A. Tapi dalam hati tu bercakap, rasa English tak kot, memang asyik fail je English. Itu yang dapat. Sebab Allah dengar apa yang ada dalam hati kita ni. Subhanallah. Kan kita duk selalu sangka baik. Sangka baik lah Ustazah, sangka baik. Tapi kadang dah jauh di hati tu yang rasa memang tak lah. Cepat-cepat astaghfirullahalazim. Istighfar. Saya lah Ustazah tu macam tu, jauh dasar hati ni selalu nak sangka buruk dengan orang. Macam mana tak sangka buruk Ustazah? Ini dah kali ketiga dia menduakan saya. Contoh kan muslimat. Jadi asal dia nak pergi mana je, saya dah memang sangka buruk je lah. Kan muslimat. Jadi kalau datang je perasaan tu, agak kata dah tobat sampai guling-guling dah. Cukuplah 3 kali ni, abang takkan buat lagi. Di kali ni memang betul nampak Ustazah. Tapi bila dia buat lagi nak keluar banyak hari tu, saya dah mula tantang dia nak buat hal lagi. So kak buat macam mana? Saya pun layan, sedih, sambil lipat kain pun termenung. Kalau dia buat lagi macam mana ya Allah? Memang jadi sungguh. Okay muslimat? Jadi lawan dengan istighfar. Aku tak pegang dia ya Allah. Depan aku nampak macam cantik, elok je, belakang aku hanya engkau lah yang jaga ya Allah. Kalau kau nak jadikan dia baik, maka baiklah dia. Dan aku sebagai isterinya yang sah, tolong jagakan dia untuk kami semua ya Allah. Jangan bawa balik sumber yang haram. Jangan hilangkan keberkatan rumah yang aku duk solat baca Quran di dalamnya dengan maksiat yang dia buat di luar rumah ya Allah. Terus sangka baik dengan istighfar. Ini maksud sangka baik. Tapi kalau kita bunuh sangka baik tu, datang adalah sangka buruk, yang buruk itulah akan keluar muslimat dirahmati Allah. Sebab tu tolong dengan sangat jangan sampai ada di kalangan kita yang menderhakai ibu dan ayah. Dan andai ada di kalangan kita yang diuji anak-anak derhaka dengan kita, ibu tolong belajar memaafkan. Pujuk hati kita. Kenapa nak belajar memaafkan? Sebab satu hari anak itulah yang akan Rabbi ghafirli wali walidayya, Allahumma ghafir laha. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kita sakit hati dengan dia, dan kita rasa macam sakit perit, tak boleh nak maafkan anak buat saya macam ni Ustazah, doanya nanti terhijab untuk kita ibu. Saat tu kita dah duduk dalam kubur, kita dah tak boleh berdoa untuk diri kita sendiri. Doa anak kepada seorang ibu yang telah kembali ke rahmatullah tidak terhijab. Pasti ada Rabbi ghafirli wali walidayya dalam penyesalan dia. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kita tak memaafkan dia, ruginya kita kehilangan doa yang mustajab daripada seorang anak. Sebab tu kekuatan ibu selalu memaafkan. Anak-anak je yang suka berdendam. Kami ni maafkan Ustazah, saya tak boleh lah kalau tak maafkan anak saya. Dia lahir daripada rahim saya Ustazah. Tolong jujur dengan diri sendiri ibu. Saat kita memaafkan ni sungguh-sungguh ke ataupun di lisan saja? Kalau hati kita sudah terluka, jangan biarkan parut punnya masih ada. Kalau parutnya masih ada, takut kita tidak ikhlas memaafkan. Jadi pujuk hati, pujuk hati. Mungkin ini kafarah yang kau nak tunjuk pada aku. Aku pun dulu berdosa dengan mak ayah aku. Aku pun ada dosa-dosa yang mungkin sukar untuk engkau maafkan. Maka jadikanlah ini sebagai penebus. Sebab aku mengharapkan doa daripada anak-anakku. Hari ini macam tak nampak soleh, tapi nanti bila dipanjangkan usianya, dilembutkan hatinya, dijumpakan jalan pulang bertemu denganmu ya Allah, pasti doanya yang paling diangkat olehmu adalah doa kepada ibu dan ayahnya. Ini yang kita harapkan sangka baik kita kepada Allah. Ada ramai muslimat yang saat hidup dia menderhaka kepada ibu dan ayahnya. Bila ibu dan ayahnya dah tak ada di atas muka bumi Allah, dia menjadi manusia paling menyesal. Dan dalam kitab 40 hadis di alam barzakh, ada satu bab yang menceritakan doa yang paling ikhlas akan sampai kepada si mati. Doa siapa yang paling ikhlas kepada kita?
Pasti doa seorang anak yang terlalu rindukan ibu dan ayahnya. Okay, muslimat dirahmati Allah, pegang kata-kata ni, insya-Allah kita tak akan jadi manusia yang menderhakai ibu dan ayah. Kita akan memaafkan anak-anak kita yang sekarang ini mungkin sedang menderhakai kita. Semua ini adalah ujian daripada Allah. Kan Allah datangkan satu persatu untuk tes kita bagaimana. Amal soleh ni boleh diangkat menjadi pembuka syurga Allah, ataupun kita turut dihumban ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Ketiga, ni sesuai dengan Ramadan. Mengumpat. Elakkan perbuatan mengumpat. Sebab dengan mengumpat mudah untuk membatalkan pahala amal soleh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengumpat, yakni terlibat dengan ghaibah seorang muslim lelaki atau perempuan, maka tidak diterima solatnya dan puasanya selama 40 hari dan 40 malam, kecuali orang yang diumpat itu memaafkannya. Saya nak tanya ibu-ibu dirahmati Allah, kalaulah saya diberitahu ustazah, tadi ada seorang ngacik tu ngumpat ustazah. Kan contoh muslimat dirahmati Allah. Lepas tu kita pun jumpa, jenuh ni nak minta maaf kat ustazah. Lepas tu dia dah mula, minggu depan saya datang ngending, ustazah, cik ada benda nak cakap ni. Cakap apa cik? Cakap je. Cik nak cakap tapi kan muslimat. Agak keluar butir tak kita nak cakap yang kita, aku ngumpat kau macam gini. Tak terkeluar kan? Kalau kita cakap pun muslimat dirahmati Allah, takut hubungan yang baik jadi semakin renggang. Saya nak minta maaf ustazah, tapi hadis tu kata kena cakap. Takkanlah saya nak cakap kat dia yang saya dah terengorat suami dia. Kan? Memang dah lah muslimat dirahmati Allah kan? Daripada baik BFF terus jadi musuh. Kau rupanya yang buat ona. Habis laki aku dah macam orang angau. Contoh kan muslimat. Memang tak. Jadi ada ulama' berbahas. Jumpalah kawan-kawan kita ni lah. Kita berjiran lama kan. Kita berkawan-kawan. Manalah tahu ada termengumpat. Ni sama-sama belajar ni kan. Lepas tu nanti kau mesti dengar Ustazah Zai cakap kan. Dia tu ngumpat aku cakap. Selagi tak cakap aku tak maafkan. Aku bukan tak nak cakap. Kan cakap kan. Kita terus tak jadi BFF. Cakap terang-terang je muslimat. Sebab tu indah kalau ku faham, mu faham, barulah faham. Tapi kalau kita seorang je yang tahu ni, muslimat, kan maksudnya kita berkawan, datang majlis ilmu sama-sama, Allah pilih kita mendengar benda yang sama, dalam kereta nanti nak balik, betul kan kita ni lama dah berkawan. Tantah aku balik rumah, aku tengumpat kau depan laki aku. Tapi itulah aku pun dah lupa aku ngumpat apa tak pasal kau ni. Terus terang je muslimat. Betul lah, aku tobat lahum lah. Mulai hari ni aku tak nak cerita pasal kau lagi dah. Kan muslimat? Tapi buat-buat lupalah apa yang kita ngumpat. Besok dia tanya lagi, kau dah ingat ke belum apa yang kau ngumpat aku? Tanya je muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan Tuhan, susah rupanya nak padam dosa mengumpat ni. Kita kena habaq kat dia. Maka janganlah mengumpat. Allah ustazah, macam mana dah ter mengumpat? Ni dah 8 Ramadan dah ni ustazah. Ramadan ni saya mengumpat. Kata macam mana? Dah lah ustazah, dalam Ramadan ni lah cerita artis tu nak bercerai, artis ni nak macam mana. Dah saya ngumpat artis tu, macam mana pula saya nak jumpa ni ustazah? Kan muslimat, saya sendiri dalam kuliah-kuliah saja, ya Allah, aku tak boleh elak. Sampai saya tanya sahabat tim khidmat, macam mana bila saya nak google ayat sekian, tafsir sekian, kenapa keluar je cerita-cerita artis ni? Daripada saya tak tahu jadi tahu. Macam mana saya nak delete tu? Memang tak boleh ustazah. Kita pergi kat Google tu memang sentiasa ada yang paling panas berita sensasi. Tinggal jari kita nak terus klik ataupun tidak. Lepas tu alasannya orang sekarang ni pula muslimat, kena klik ustazah. Kalau tak klik dengan kita bersangka-sangka. Cerai ke tak cerai sebenarnya? Astaghfirullahalazim. Kan muslimat? Jadi fikir balik, betul juga akak dia kata. Aku kena tahu juga dia sebenarnya cerai ke tak cerai ni. Subhanallah, dia ada dalam kehidupan kita. Sedangkan dulu-dulu cerita macam ni ada tak muslimat dirahmati Allah? Ada. Cuma sebab tak viral, sebab tak ada di hujung jari ni. Maka sekarang ni kita kena jauh lebih kuat iman daripada orang yang dulu-dulu. Sebab cabarannya hanya di hujung jari, depan mata kita. Tinggal kita nak klik tak klik je. Mengumpat bukan pakai mulut je sekarang. Ustazah Zai tu daripada bulan Rejab dia duk kempen Ramadan, siang hari bersiam, malam hari berqiyam, mulut banyak diam. Kan ada pula orang yang tiru cakap saya macam tu. Jadi dia kata, saya pun banyak diam Ustazah Ramadan, tak ada ngumpat orang langsung. Tapi hujung jari, jap-jap screenshot hantar ke orang tu. Kan, jap-jap daripada grup besar, dia pergi grup kita-kita aja.
Itu ngumpat lah tu ibu. Ngumpat tu. Cungko komen sikit imam kita malam tadi. Laju sangat kan dia baca dah. Imam pula dah salah. Subhanallah. Ramadan. Ya Rabb sahabat. Ni baru kita nak menempuh 8 hari. Jadi macam mana kita nak kata amal puasa kita ni diterima Allah kalau dalamnya kita ada mengumpat? Susah kan nak buang? Sangat susah. Yang keempat, minum arak. Mudah-mudahan tak berlaku kepada kita dan seluruh zuriat keturunan kita walaupun ibu-ibu kena cakna. Ibu-ibu di sana dalam TikTok selamba je dah anak-anak orang Islam yang pakai tudung, kan? Dia tonggangkan botol arak dekat mulut mereka. Selamba. Jadi bayangkan kalau kita tak bagi pendedahan kepada anak-anak kita, ini haram. Kamu bukan tak tahu. Alah tu untuk konten je ibu. Untuk konten dah lalu kat tekak dia kan. Apatah lagi separuh botol. Kan setitik masuk pun itu haram di sisi Allah. Kenapa Allah haramkan? Allah halang kita daripada minum arak. Nanti di sana kamu bukan saja boleh minum arak satu sungai yang lalu di bawah kamu. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai itu antaranya adalah sungai arak. Bukan kamu boleh minum saja tapi kamu boleh mandi di dalamnya. Sama kenapa orang lelaki tak boleh pakai emas. Kerana itu adalah pakaian perhiasan di dalam syurga. Maka apa perintah Allah lah. Takkan tak boleh, I mampu. Bukan pakai duit you. Orang sekarang muslimat dalam hati Allah. Ini bukan soal pakai duit you ke pakai duit apa. Ini soal Allah tak bagi pakai. Muslimat dirahmati Allah berbangga dengan pakaian yang bukan pakaian dia sepatutnya di dunia. Berhati-hati. Tapi tanya, kenapa I dah puasa, solat, I dah buat dah banyak amal solehat, tapi I tak rasa tenang pun hati? Sebab amalmu menjadi sia-sia. Pahala amalmu telah rusak. Ini yang mereka bagi tajuk jaga pahala amal ni muslimat. Yang kelima, meringan-ringankan solat dan ibadah lain. Ini punca, subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Contoh bulan puasa ni. Berapa ramai orang Melayu, mudah-mudahan bukan kita dan zuriat keturunan kita, Melayu yang Islam. Berpuasa, dibangga-banggakan anak 7 tahun, 8 tahun belum wajib puasa pun diwajibkan berpuasa oleh keluarga itu. Alah bang, tak payah kejut sian anak kita tu puasa. Tak payah sembahyang muslimat. Tak payah sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib baru kejut sebab nak makan. Sian anak kita tak makan bang. Asar tadi tak dikejut. Zuhur tadi dibiarkan tak sembahyang. Bersahur, subuhnya dibiarkan tak sembahyang. Kita telah menderhakai Allah. Allah suruh kita solat. Allah suruh kita puasa. Tapi dalam puasa, dia keletihan kerana lapar, tak makan, tak minum. Berapa ramai yang tak bersolat. Muslimat, puasanya menjadi sia-sia. Kat mana kita nak rebut masuk ke pintu Ar-Rayyan, terus dilangsungkan ke syurga Allah. Sebab kamu puasa, tapi kamu tak jaga perkara-perkara lain yang Allah suruh jaga. Okey, jadi berhati-hati. Keenam, sudah pastinya tidak ikhlas. Pahala amal ini menjadi sia-sia. Kita tak jaga pahala amal kita kerana kita tidak mengikhlaskan hati kita. Masya Allah, kalaulah puasa ni lillah, bayar zakat ni lillah, sedekah ni lillah, muslimat dirahmati Allah, kita tak rasa penat berbuat kalau tak dipuji. Malah lah ustazah, dah 8 rakaat, dah 8 hari, dah 8 malam dah bertarawih, tak ada seorang pun JK Masjid laungkan nama saya dekat depan kat mikrofon tu lah. Nak laung kenapa pula kan? Saya ni tak cuti lagi tau. Saya mengharapkan tahun depan saya lah diangkat ketua muslimatnya sebab tak cuti langsung lah. Merajuk pula tak datang dah masjid tu. Muslimat kita hati-hati ya. Kemarin ada yang mengadu pada saya, Masya Allah. Ada satu masjid ni dia memang suka cop-cop tempat. Macam mana ya muslimat? Allah. Janganlah berlaku dekat mana-mana pun. Maksudnya, dia tak tahulah masjid tu memang ada otai-otai yang duduk soft pertama. Otai-otai ni ngeteh dulu, sembang dulu. Dah buka puasa kat masjid. Ada kat rumah dulu. Tapi depan ni dah ada beg dia siap-siap dah. Jadi orang tak tahu. Kadang-kadang orang dari luar singgah. Kan dia datang awal. Kan dia pun nak duduk kat soft depan. Saya kena halau ustazah. Kena halau. Dah halang-halang kena halau. Saya tak pergi soft belakang. Saya terus pergi cari surau yang berdekatan. Oh, rupa-rupanya muslimat yang dihalau pun tak betul, yang cop tempat pun tak betul. Faham ya muslimat? Kadang-kadang kawan ni terlebih baik, dia tak suruh pun cop tempat.
Tapi sebab ni tempat ni dulu kubah masjid kami tak siap tahu kalau tak ada datuk ni. Maka datuk ni tempat dia memang kat depan. Contoh, saya minta maaf kena cakap benda ni yang muslimat dirahmati Allah. Jangan sampai begitu. Kalau kita nak datang awal, insya-Allah tempat kita memang kat depan. Kalau kita dah lambat, muslimat, saya sendiri sebagai ketua muslimat di surau, kalau datang lambat, ada je urusan kang lepas buka sakit perut. Ustazah, meh ke depan. Tak payah, tak payah, saya dah lambat. Nak melangkau makcik-makcik ni rasa macam Tuhan. Jadi kita sengaja dah halang-halang lambat bang, biar kita orang dah angkat takbir nanti baru pergi. Kenapa yang tak laratlah dengan makcik-makcik ni? Dia boleh panjang-panjangkan leher. Ustazah mana ustazah? Bagi dia duduk depan. Kita segan sebab kita datang lambat, muslimat. Biar duduk belakang. Sepatutnya begitu. Ini ada angkat takbir, sampai angkat takbir menyelinap lagi. Tu tempat air kat depan tu. Orang dah letakkan dah beg air kat depan tu. Dah kau tahu macam tu, janganlah datang lambat. Sekian dia maklumkan. Faham ya muslimat? Sebab itu kadang-kadang niat lebih besar pahalanya daripada amal. Niat, bang jom bang kita kena duduk soft pertama. Tiba-tiba jalan jam, nak cari parking susah. Akhirnya kita terkebelakang. InsyaAllah dipandang Allah macam orang duduk soft depan. Sebab kita dah niat bersungguh-sungguh. Pinggan pun tak basuh lepas buka puasa tadi. Nak datang duduk soft depan. Tapi bayangkan orang yang disebabkan jawatan dan kedudukan aku, walaupun aku datang lambat, aku memang akan duduk soft depan. Muslimat, dia melangkahi orang, dia sembahyang di soft depan. Di sisi Allah mungkin dia hanya dapat pahala orang duduk soft belakang. Faham ya muslimat? Ini yang paling kita nak jaga. Takut sangat dengan pahala amal kita. Jadi macam mana lagi kita nak bercakap? Kalau tak faham, susah. Tapi orang yang faham insya-Allah mudah. Kenapa lambat hari ni Ji? Saja tunggu orang kat takbir. Sebab ada kawan tu dia memang akan copkan tempat. Saya tak suka macam tu. Kan muslimat dirahmati Allah. Dia jenis orang yang insya-Allah tak. Kecuali lah dah tulis atas sejadah Bilal, penceramah, mungkin 3 ke 5 orang tu biasa. Ini kat situ memang soft depan tu orang tak boleh usik. Dah kena melangkah-langkah orang. Orang merajuk sampai tak datang dah tempat tu. Katanya AJK Masjid yang melaporkan kepada saya. Masjid mana ustazah PM tepi jap? Memang taklah ustazah nak cakap. Sebab ini umum ya muslimat. Kalau berlaku di tempat kita, tolong tegur dengan hikmah. Okey, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau melakukan amal ibadah, lakukanlah semata-mata kerana Allah dengan ikhlas, kerana tidak akan diterima amal ibadah dari hambanya kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Macam mana ikhlas ni ustazah? Ni Allah nak test akak lah ni. Akak kan yang beli kapet baru nak Ramadan ni kan. Tiba orang tak cupkan tempat akak kat depan. Ikhlas ke tak ikhlas? Kena ikhlas lah juga ustazah. Walaupun geram ni Besok akak datang ke tak? Datang lah ustazah. Saya ni ahli karya sini. Takkan nak pergi yang jauh-jauh pula muslimat. Jadi itu je nak test. Sebab orang lain tak boleh nilai muslimat. Ustazah, dia tu datang juga walaupun kena duduk dekat soft belakang. Padahal dia sponsor besar masjid ni ustazah. Ikhlas. Dia kalau ada je rasa hati, penat je kalau aku tahu baik aku sponsor tempat lain. Kan contoh. Dia tak payah tanya orang aku ni ikhlas ke tidak. Diri kita sendiri tahu. Kenapa kita kecil hati orang tak utamakan kita? Kita datang tu kan untuk Allah muslimat. Kenapa kita sedih kalau orang tak nampak diri kita? Bukankah kita datang tu untuk dilihat oleh Allah? Masya Allah, kita tanya diri kita, jangan tanya orang. Ustazah rasa saya yang tudung labu ni ikhlas dah? Akak jawablah sendiri. Kan muslimat? Yang ketujuh, bermegah dan bangga dengan dunia. Semoga bukan kita. Bermegah dan bangga dengan dunia boleh membatalkan pahala amal solehat kita. Yang ke-8, takabur. Bukankah iblis dimasukkan ke dalam syurga kerana ada sebesar zarah takabur? Sebesar zarah lah. Dia hanya cakap, kenapa aku kena sujud kepada Adam sedangkan aku diciptakan daripada api, Adam daripada tanah liat yang hitam je kot. Itu bahasa kita. Kita ni sahabat bukan setakat besar diri, kereta kita paling besar kat taman tu, rumah kita yang paling mewah, contoh kan, pangkat kita paling tinggi, anak-anak kita paling cemerlang. Berapa banyak takabur ni? Tak takut ke subhanallah? Sedangkan iblis satu takabur dah jadi ahli syurga dikeluarkan. Kita ni belum jadi ahli syurga, baru berangan syurga dah belagak melampau-lampau.
maka itu yang akan membatalkan pahala amal kita. 8 perkara, cukup 1 jam saya bicara. Mudah-mudahan tak semua pun muslimat dirahmati Allah, ada satu yang melekat di jiwa, menyebabkan amal soleh kita terus walaupun sikit dinilai besar di sisi Allah. Takutnya amal soleh kita macam banyak tapi semuanya jadi sia-sia di sisi Allah. Ampun maaf, moga terus diberi kekuatan dalam Ramadan ini, kekalkan momentum. Pendek cerita, kalau terpaksa merangkak pun di malam hari, datangi soft solat kita untuk bersolat. Tak mampu di masjid surau, buat di rumah ibu-ibu dirahmati Allah. Dah banyak sangat tahun. Saya terkejut semalam saya menerima RM 18,000 untuk dibayarkan fidyah. Saya suruh kira balik. Saya tak pernah jumpa lagi orang bayar fidyah sampai banyak ni. Ni salah kira ni kot. Kan kita hubungi PPZ, Pusat Zakat yang berdekatan. Kalau akak nak langsung ke sana pun silakan. Itu lagi tepat, lagi baik. Saya takut akak ni salah kira ni. Tak Ustazah, memang akak dah kira betul dah yang ni sebab Ustazah nak pergi Kedah. Ustazah selalu kata bagi beras lah dekat fakir miskin ni semua. Ya kak, setakat nak beli beras takkanlah 18,000. Sebab saya nak salurkan duit tu kepada wakaf. Kalau betul muslimat, kena faham zakat apa, fidyah. Sebab awal Ramadan hari tu saya didatangi WhatsApp, Ustazah, kita kena bayar fidyah lagi ke kalau kita dah bayar zakat? Dia ni faham macam mana maksudnya ni? Dia ingat zakat dengan fidyah ni sama ke? Muslimat dirahmati Allah. Jadi banyak kan, jadi sayang kak, duit ni banyak. Boleh kita belikan beras sebab yang paling cantik fidyah adalah memberi makanan ruji orang-orang miskin yang kita nak santuni kan. Tapi beli beras takkan dah banyak sangat macam ni. Saya tengah bina pondok Al-Fawaz ni contoh, biar tiangnya, biar lantainya daripada duit akak ni, mudah-mudahan barakah. Ya Ustazah faham. Akak tolong ingat-ingat balik, kira balik berapa tahun, banyak mana las-las dia menangis. Puasa pun saya tak buat dulu Ustazah, solat apatah lagi. Subhanallah. Saya sebenarnya bukan banyak duit Ustazah, tapi setelah dengar majlis ilmu, saya rasa saya jijik dipandang oleh Allah. Teruknya saya hidup selama ni saya tak berbuat amal solehat. So Ustazah Zai selalu terdetik di hati, Tuhan, taubat orang macam ni yang ditunggu Allah. Taubat orang yang aku je yang paling 20 rakaat kat sini. Takut-takut Allah tak pandang sebab banyak takabur di hati. Faham ya? Moga-moga Allah redha pada kita. Selamat meneruskan Ramadan. Dan kalau kita tak jumpa, mudah-mudahan Aidul Fitri hari tahun ini merupakan satu kemenangan yang meleburkan takabur kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, saya jawab ya soalan ni. Memang dah daripada sebelum Ramadan lagi. Pening muslimat dirahmati Allah. Okay? Jadi tak payah pening-pening Ustazah, Ramadan ni masjid ke surau ataupun di rumah wanita. Nabi yang cakap solat seorang wanita yang paling baik adalah di dalam kamar tidurnya sendiri. Sahih, dia bukan hadis maudhu ke hadis palsu ke, bukan. Tapi jumpa tak kita larangan tentang wanita datang ke masjid? Tak ada larangan khusus. Maka muslimat, sebab tu masjid negara, masjid wilayah, para mufti kita tidak menghalang wanita datang ke masjid surau. Tapi Ustazah sangat berkempen yang datang ke masjid surau, tolong jaga adab sesungguh-sungguhnya. Menarik perhatian lelaki dengan wangi-wangian, dengan bunyi kasut keletap-keletup, dengan gelak yang macam-macam. Tunggu suami buat 20 rakaat, kita duduk dekat belakang, boleh sembang macam-macam, soft lelaki pun dengar. Akhirnya hati kecil Ustazah, patutlah Nabi suruh perempuan sembahyang kat rumah. Aku dah jeling 15 kali pun sembang lagi makcik-makcik kat belakang ni. Contoh muslimat dirahmati Allah, patutlah Nabi suruh sembahyang di kamar tidurnya sendiri, yang paling sunyi, yang paling tidak menonjolkan dirinya. Tapi ibu-ibu yang mampu dengan adab tadi, cik Ustazah bila dah belajar, cik ni batuk sebenarnya tapi nak batuk pun tahan. Kenapa cik? Sebab acik seorang je zohor-zohor dekat surau rumah acik tu. Kalau pakcik-pakcik tu selak siapa yang batuk, jadi acik jaga. Orang tak sedar acik sembahyang kat belakang tu. Ini kesan ilmu. Faham ya muslimat? Maknanya dia jaga sampai dia nak masuk kat situ pun tak melalui pintu lelaki. Ada makcik-makcik yang dah belajar ni, Ustazah saya suka datang surau rumah Ustazah. Sebab apa surau rumah saya ni, saya mesti lalu jumpa orang lelaki. Kita dah tak ada suami ni Ustazah, orang pandang pun malu macam zaman-zaman anak dara dulu dia kata. Jadi muslimat, tak apalah kak kalau macam tu akak datang. Sebab dia tahu diri dia kak. Kalau dia sembahyang terawih kat rumah, kan dia perasan 8 rakaat belaka dah.
Padahal 2 rakaat dia tidur. Saya memang tak boleh Ustazah seorang-seorang. Ngantuk Ustazah. Saya tak boleh. Lepas tu saya dah, aku ni 2 ke 3. Lepas tu rumah saya ada CCTV. Saya on Ustazah CCTV tu. Orang punya 4 rakaat. Saya bantai suka hati saya je. Maksudnya muslimat, tidak ada halangan yang jelas. Jadi kalau kita pergi, muslimat dirahmati Allah, tolong jaga adab. Saya sangat tekankan benda ni. So kita tak boleh terus kata tak boleh pergi. Ini yang dibahaskan oleh para alim ulama kita. Muslimat dirahmati Allah, jangan terus kata tak boleh pergi. Betul hadis itu sahih. Tetapi kalau kita contoh yang menguruskan muslimat, bahagian soft, makan, lepas tu AJK lelaki kata, siapa uruskan muslimat? Tak tahu AJK semua sembahyang kat rumah AJK muslimat. Dia orang dah jadi betul-betul solehah dah sekarang ni. Contoh muslimat. Okey. Okey, itu baik, faham. Sebab itu saya kata atas diri kita. Kenapa akak tak pergi masjid? Ustazah saya, apatah lagi cucu orang lain yang bising tu. Cucu saya pun saya tak boleh dengar, contoh. Jadi saya memang tak khusyuk. Khusyuk akak di mana? Di rumah. Maka pilihlah rumah. Faham tak maksud? Jadi yang tadi tu, saya tak boleh Ustazah kat rumah. Saya memang rasa dah 8 rakaat dah walaupun baru 8 minit saya sembahyang. Jadi atas kita. Jadi kalau kita pergi masjid, saya sendiri dah tak larat contoh tadi, 40-an rasa macam, ya Allah Tuhan, tak larat sebenarnya tarawih ni muslimat. Tapi bila nampak makcik-makcik saya dekat surau tu, ya Allah, sengit-sengit badan. Cik, tak sembahyang atas kursi ke? Rugi Ustazah ya, selagi boleh. Aku ni malunya. Ustaz tu kata, yang sembahyang atas kursi solat sunat tak apa. Makcik tu pun sembahyang sempurna bang. Jadi kita saling semangat. Muslimat, kalau kat rumah memang solat sunat, saya dah tak larat tu, ambil kerusi lah sembahyang. Jadi maksudnya kita nak cari kesempurnaan. InsyaAllah Allah bagi gerak hati yang macam tu. Saya tak boleh Ustazah berlari-lari. Dia kadang-kadang dia akan seminggu tu dia cari. Tengok surau sana lebih aman Ustazah, budak-budaknya ada. Ada pernah saya kuliah di Bangi, Taman Sutera Kajang. Saya puji muslimat. Budak-budak dia Masya Allah duduk belah soft depan. Senyap. Masa tu forum bicara ad-din. Saya kata, apa rahsia Ustaz? Sebab Nazir dia tu kawan saya. Rupanya saya ingatkan memang soleh, pelik sungguh, anak wali semua kan kat sini. Sopan. Rupanya sebelum penceramah datang, ini ada rakaman. Masuk TV, masuk radio nanti. La ilaha illallah. Takkanlah setiap saya ceramah ada budak-budak saya nak cakap macam tu kan. Sopan saya tu pelik, bagus sungguh. Jadi kami dah maklumkan, jangan sebab rakaman ni sensitif. Kan dengar orang sikit pun nanti kena cut. Kesian penceramah ni. Kan muslimat. Bijak sungguh ustaz ni kan. Jadi kita memang tahu budak-budak memang akan berlari, melompat sana sini. Kan jangan bapak budak je melompat berlari macam tu muslimat. Okay? Jadi kalau tak tenang, tak khusyuk, apa guna sembahyang kita? Lebih fokus khusyuk di rumah, sembahyanglah di rumah. Jadi jangan ada kecam-kecaman kalau kita tak nampak kawan kita berterawih di masjid surau. You memang tak pergi, you tak ingat mati ke? Astaghfirullahalazim. Sedangkan solat tu sunat. Yang sunat, kata Nabi, Nabi sendiri dalam tarawih ada sembahyang di rumah, kata Sayyidatina Aisyah. Kerana Nabi takut tarawih ni dianggap wajib. Jadi tak salah. Yang salah yang fadilat tarawih malam pertama, malam ke-11, tapi buatnya tidak lagi walaupun dah malam ke-8. Itu yang salah. Okay, jadi mudah-mudahan menjawab. Okay, jangan ada diskriminasi. Yang tak datang masjid tarawih, ini orang yang tak kenal syurga ni. Kita yang pergi ni muslimat dirahmati Allah pun belum tentu lagi solat dengan khusyuk. Okay, ampun maaf sekali lagi. Terima kasih. Maaf terlebih masa bagi yang tak tanya soalan. Syukran insyaAllah.